Okay, hai, selamat pagi. Okay, jadi untuk hari ini kita akan masuk kepada bab yang seterusnya, iaitu 9.2, peristiwa bersandar dan peristiwa tidak bersandar. Okay, jadi untuk subtopik kali ini, kita ada 3 objektif ataupun standard pembelajaran yang kita akan ketahui. Yang pertama, kita nak bezakan sama ada sesuatu peristiwa tersebut bersandar ataupun tidak bersandar. Okay, jadi sebelum ni kamu dah belajar tentang peristiwa bergabung. Okay, bila ada dua peristiwa yang bergabung, kita nak tahulah sama ada ianya berkaitan antara satu sama lain ataupun tidak. Okay, dia akan mempengaruhi antara satu sama lain ataupun tidak. Okay. Kemudian untuk objektif yang kedua, kita akan membuat dan tentu sahkan konjektur tentang rumus kebarangkalian peristiwa bergabung. Okay, ini kita akan lihat dengan lebih detail lagi nantilah. Okay, dan yang ketiga, kita ada menentukan kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Okay, tapi untuk hari ini kita akan sentuh kepada objektif 1 dan objektif 2 sahaja dahulu. Okay, sebelum itu kita akan buat sedikit ulang kaji. Okay, kita akan lihat kepada latihan 9.1. Ini yang kamu dah belajar sebelum ni lah. Okay. Okay, kita lihat soalan 1. Okay, kita ada sebuah eksperimen yang mana kita ada sekeping duit shilling dan sebiji dadu yang adil dilemparkan secara serentak. Okay, yang mana A mewakili peristiwa mendapatkan kepala daripada duit shilling dan B adalah peristiwa untuk mendapatkan nombor genap daripada dadu. Okay. Sebelum kita selesaikan, kita kena tahu dahululah apa yang kita boleh perolehi daripada peristiwa yang diberikan. Okay, kita lihat kepada A. Okay. Untuk duit shilling, kita cuma ada, yang pertama kita ada permukaan yang menunjukkan angka. Okay, ataupun kepala lah. Atau kepala, kita ikut ini, dia tulis kepala, kita buat kepala. Okay, satu kepala, satu lagi bunga lah. Okay, kepala ni dia merujuk kepada nombor. Okay, shilling dia boleh menghasilkan dua dapatan sahaja, iaitu sama ada kepala ataupun bunga. Kemudian untuk dadu, kita boleh dapat nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 dan juga nombor 6. Ini untuk dadu. Jadi, sekarang ni peristiwa kita yang A, okay, A kita hanya mendapatkan kepala, bermakna kita cuma ada satu sahaja di sini. Okay. Kemudian B, kita ada peristiwa yang menunjukkan nombor genap daripada dadu. Jadi untuk nombor genap yang ada pada dadu adalah 2, 4, 6. Cuma ada 3 sahajalah. Jadi untuk A, kita nak tahu A atau B. Okay, apa yang kita nak cari sebenarnya? Okay, sekarang ni cikgu dah berdasarkan apa yang kita perolehi tadi, ini adalah dapatan daripada setiap satu. Okay, oleh kerana kita baling lambung shilling dan tikam dadu pada masa yang secara serentak, jadi kita akan dapat dapatan yang serentak lah. Okay, sebab ianya perlu bergabung. Jadi A, kita cuma nak mendapat kepala, dan pada masa yang sama, dadu dia tidak mempunyai syarat yang diberikan. Okay, bermakna semua dadu tadi, semua dapatan dadu tadi ada di dalam kita punya peristiwa A. Okay. Kemudian kita ada H yang menunjukkan head, kepala, ataupun K lah. Ini kepala ni kita wakilkan sebagai H di sini.
Okey. Jadi untuk peristiwa A, kita ada H1, H daripada shilling dan 1 daripada dadu, H2, H3, H4, H5 dan H6. Okey, ini untuk A, iaitu peristiwa mendapatkan kepala daripada duit shilling. Dan untuk dadu, dia tak bagi syarat, bermakna semua dapatan daripada dadu kita akan masukkanlah. Kemudian kita ada B, peristiwa mendapatkan nombor genap daripada dadu. Tadi kita tahu nombor genap adalah 2, 4, 6 sahaja. Jadi, kamu lihat yang berubah di sini adalah pada dadu di sini. 2, 4, 6. Kemudian, shilling kita ada head ataupun tail. Kepala ataupun bunga. Head kita ada 3 kali lah sebab 3 kali kita dapat dadu nombor genap. Jadi kita akan dapat B iaitu H2, H4, H6, T2, T4, T6. Okey. Jadi untuk A, sekarang kita nak tahu A atau B. Bermakna kita nak tahu semua daripada A atau B. Okey, jawapan kita akan letakkan dalam kurungan bergolong ni dan kita cuma perlu masukkan semua nombor di sini dan bagi nombor yang berulang seperti H2 dan H2 ini kita cuma tulis satu sahajalah. Okey, ini untuk yang pertama kalau dia minta gabungan peristiwa A atau B. Okey, soalan A ni dia minta gabungan peristiwa A atau B. Okay, kemudian kita ada gabungan peristiwa A dan B. Bermakna bila dia sebut dan, kita cuma nak cari yang sama antara dua peristiwa. Okey, sini kita lihat kita ada H2 pada peristiwa A, H2 pada peristiwa B. Kemudian kita ada H4 dan H4 pada peristiwa A dan B. Dan H6. Okey, jadi jawapannya kamu dapat yang inilah. Okey. Harap kamu boleh faham. Okey, ini ada satu soalan. Kamu boleh cuba sendiri nantilah. Okey, jadi kita akan masuk kepada pembelajaran hari ini. Okey, kita akan sentuh kepada standard pembelajaran pertama, iaitu membezakan sama ada peristiwa tersebut bersandar ataupun tidak bersandar. Okey, mari kita lihat bahagian pertama. Peristiwa bergabung, okey, dua peristiwa bergabung tu tidak bersandar. Apa maksud dia adalah apabila kita ada dua peristiwa A dan B, ianya tidak bersandar jika masing-masing tidak mempengaruhi antara satu sama lain. Okey, contohnya di sini cikgu ada satu kotak P dan ada 5 kad huruf R, U, A, N, G. Okey, daripada kad ini cikgu masukkan semuanya ke dalam sebuah kotak P. Okey, dan apa yang cikgu nak buat sekarang adalah cikgu nak pergi ambil satu kad. Okey, satu kad konsonan. Okey, konsonan maksud dia huruf selain daripada A, E, I, O, U. Okey, sekarang bila cikgu ambil, cikgu dapat satu kad G. Oh, sorry. Okey. Kad konsonan tersebut yang pertama tadi, okey, cikgu ulang balik Okey, kad cikgu keluarkan, kemudian cikgu masukkan semula ke dalam kotak. Okey, lepas cikgu keluarkan, cikgu dapat G, kemudian cikgu akan masukkan semula dalam kotak. Okey. Apabila kad yang pertama dipilih tadi, yang pertama tadi kita pilih huruf G kan, G adalah huruf konsonan. Okey. Cikgu pulangkan balik ke dalam kotak sebelum cikgu pilih kad yang kedua. Okey, pulangan kad tersebut akan menyebabkan kebarangkalian untuk memilih kad tersebut adalah sama untuk kali kedua. Okey, maksudnya bila cikgu kita ada R, U, A, N, G tadi kan. Maknanya ada 3 huruf konsonan. Sekali kita ambil bermakna daripada 3 tu kita ada 1/3 huruf konsonan. 1/3 kali pertama, kemudian kita pulangkan. Bermaknanya masih tetap ada 3 huruf konsonan di dalam kotak. Bila kita cabut kali kedua, kita akan dapat 1/3 juga kebarangkalian untuk mendapat huruf konsonan juga. Okey, jadi kad pertama tadi
Okey, kad pertama tu tidak mempengaruhi kad yang keduanya. Itu yang bermaksud peristiwa yang tidak bersandar. Okey, maknanya peristiwa A adalah kali pertama kita ambil, peristiwa B adalah kali kedua kita ambil. Okey, ini untuk peristiwa bergabung tidak bersandar. Okay. Ada soalan? Faham? Kalau faham, kita akan teruskan dengan yang seterusnya, iaitu peristiwa bergabung bersandar. Okey. Apabila ada dua peristiwa A dan B bersandar, sekiranya peristiwa A mempengaruhi peristiwa B dan sebaliknya, maka itu adalah peristiwa bergabung bersandar. Okey, cikgu menggunakan contoh yang sama. Ada satu kotak dan 5 kad RUANG. Okey, kita lihat semula. Kita ada 3 huruf konsonan. Bermakna bila kita ambil kali pertama, kita ada 1/3 kemungkinan untuk mendapatkan salah satu huruf konsonan ini. Okay. Kad konsonan yang pertama yang dipilih tidak dipulangkan ke dalam kotak P sebelum kad kedua dipilih. Okey, kita lihat. Okey, bila kita letak kelima-lima kad ini, cikgu ambil satu, iaitu huruf G. Okey, dan cikgu tak pulangkan, tapi cikgu ambil lagi sekali dan cikgu dapat satu lagi huruf konsonan yang seterusnya. Oleh kerana kali pertama tadi kita dah ambil satu kad, bermakna di dalam kotak kita ada 4 lagi tinggalkan. Jadi kekurangan kad tersebut, okay, selepas kita pilih yang pertama, ianya mempengaruhi kebarangkalian untuk memilih kad konsonan yang kedua. Okay, maknanya lepas ni boleh jadi kita dapat konsonan, boleh jadi kita dapat huruf yang selain konsonan itulah. Okey. Jadi kali kedua kita ambil, kita ada huruf N. Okey. Pertama tadi kita ada 1/3. Okey, sebab kita ada 3 kad, jadi salah satu daripada dia diambil, kita dapat 1/3 lah. Selepas kali pertama diambil, yang tinggal huruf konsonan adalah 2 huruf konsonan. Okey, jadi bila kita ambil semula kad, okey, kita ada 1/2 daripada keseluruhan kad. Itu maksud dia peristiwa bergabung bersandar. Okey. Kalau kamu tak pulangkan balik, itu maksud dia bersandar. Kalau kamu pulangkan balik, itu maksud dia tidak bersandar. Okey. Cikgu harap kamu faham bahagian ni. Kita tengok contoh 2 dalam buku teks kamu, muka surat 247. Okey, kita nak kenal pasti sama ada peristiwa yang diberikan oleh soalan tu bersandar ataupun tidak. Okey. A. Mendapatkan angka sebanyak 2 kali apabila sekeping shilling adil dilambung 2 kali. Okey, cikgu lukis di sini. Pernah lihat shilling. Okey, kita ada shilling. Shilling dilambung. Okey. Bila kita lambung, kita boleh dapat sama ada angka A, ini angka ataupun gambar. Okey, angka ataupun gambar. Ini kali pertama. Okey, sebab kita baling sekeping shilling, okey, kita gunakan satu sahajalah. Lepas kita baling, kita boleh dapat angka ataupun gambar. Kali kedua kita lambung pun kita boleh dapat angka ataupun gambar. Okey, kalau mula-mula kamu dapat angka, kali kedua kamu pun masih boleh dapat angka dan juga gambar. Kalau kamu dapat gambar kali pertama, kamu masih juga boleh dapat angka dan gambar pada kali kedua. Okey, jadi kita boleh tentukan, okey. Jadi A merupakan peristiwa tidak bersandar kerana kebarangkalian mendapatkan angka dalam lambungan shilling pertama, dia tidak mempengaruhi kebarangkalian untuk mendapat angka kali kedua. Okey, tadi cikgu bagi tahu, kalau kamu dapat angka kali pertama, kamu masih boleh dapat angka kali kedua sebab kamu baling shilling. Okey, kalau kamu tak percaya, kamu boleh cuba sendirilah baling shilling kamu. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Okey, ini mendapat angka dalam lambungan shilling adil dan nombor 4 dalam lambungan dadu adil.
Okey, ini juga adalah peristiwa tidak bersandar kerana kebarangkalian mendapat angka dalam lambungan shilling adil tidak mempengaruhi kebarangkalian dapat nombor 4. Okey, kalau kamu baling shilling dan dadu, ianya dua benda berbeza. Baling serentak, shilling tu dia takkanlah tiba-tiba ada power nak buat dadu tu tiba-tiba tak boleh buat bergolek kan. Tu maksud dia tak ada kaitan langsung dengan peristiwa yang seterusnya. Okey, jadi kita tengok satu contoh yang lain lagi. Mendapat dua batang pen berwarna sama. Apabila dua batang pen dikeluarkan satu demi satu dari bekas yang mengandungi 3 batang pen merah dan 2 batang pen biru tanpa pemulangan. Okey, tadi cikgu beritahu bila bagi soalan sebut sahaja, tidak pulangkan, tanpa pemulangan. Jadi kita dah boleh terus buat ayat. Ini adalah peristiwa bersandar. Okey, sebab untuk mendapatkan pen merah yang pertama, okey, ianya akan mempengaruhi kebarangkalian untuk dapatkan pen merah yang kedua. Okey, yang terakhir kita ada mendapatkan dua kepingkat yang berhuruf sama. Apabila dua kepingkat dipilih secara rawak daripada kad berlabel dengan huruf BAIK satu demi satu dengan pemulangan. Okey, sini kamu tak payah nak buat gambar seperti yang awal tadi cikgu tunjuk. Kamu tengok sahaja contoh sini, soalan sebut dengan pemulangan. Tadi tanpa pemulangan, jadi ianya tidak bersandar. Jadi bila ada pemulangan, peristiwa tersebut tidak bersandar. Okey, ini tips yang cikgu boleh bagi kepada kamu lah kalau soalan ada bagi seperti ini. Okey, kita take 5 sekejap. Okey. Harap dah segarkan diri. Okey, kita seterusnya akan teruskan dengan standard pembelajaran yang kedua. Okey, kita nak membuat dan menentusahkan konjektor tentang rumus kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey, jom kita mulakan. Sekarang kita nak tahu, adakah peristiwa bergabung A dan B adalah sama dengan hasil darab kebarangkalian A dan kebarangkalian B. Maksud dia, bila kamu gabungkan, dia punya keyword dia sini, bergabung A dan B, dia seperti ini. P untuk peristiwa dalam kurungan A dan B. A gabung dengan B. Yang bentuk macam N ni maksud dia bergabunglah. Dan okey, jadi kita ada dua perkara yang kita akan lihat di sini. Okey, yang pertama seperti ini. Apabila peristiwa A digabungkan dengan B, kita boleh dapat kebarangkalian menggunakan berapa banyak A dan B itu berlaku dibahagikan dengan keseluruhan sampel set. Sampel set ni maksud dia apa sahaja kesemua yang dapatan yang kamu boleh dapat daripada aktiviti yang kamu lakukan tadilah. Ataupun kita ada satu lagi, peristiwa gabungan A dan B kita dapat daripada pendaraban kebarangkalian A. Maksud dia, kalau mula-mula kita baling shilling. Okey, kebarangkalian untuk mendapatkan shilling shilling angka tadi adalah 1/2. Jadi, itu adalah kebarangkalian A. Kemudian, kali kedua, kita ada shilling juga. Shilling untuk mendapatkan angka balik. Itu adalah kita punya kebarangkalian B. Maksud dia dua benda berbeza kita darabkan. Okey, kita lihat contoh. Okey, ini adalah rancangan minda 3 dalam buku teks kamu muka surat 248 dan 249. Okey, kita ada satu dadu dan kita ada shilling. Okey, yang mana shilling dilambung dan dadu pun dibaling secara serentak. Okey, bila kita dadu kita akan dapat 6 dapatan kan, sama ada dia boleh menunjukkan nombor 1, 2, 3, 4, 5 dan juga 6. Kemudian shilling kita ada angka dan gambar. Jadi kesudahan dia, okey, dapatan dia sebab kita buatkan serentak, jadi kita akan dapat angka 1. Maknanya kali pertama kita boleh dapat angka pada shilling dan pada dadu kita dapat nombor 1.
ataupun kita boleh dapat G1. Ini cara kita nak tuliskan dapatan daripada aktiviti itulah. Okay. Sekarang ni A 2, G2, A3, G3, A4, G4, A5, G5 dan A6, G6. Okay, kalau kamu tak tahu nak buat gambar rajah seperti ini tadi, mula-mula cikgu tunjuk A dan G. Ini adalah gambar rajah untuk salah satu cara lain untuk mendapatkan jawapan ini tadilah. Okay, sekarang ni cikgu dah tulis dalam bentuk jadual. Okay, dia lebih senang. Bila sini A, maka semua yang ada di sini adalah A. Kemudian satu, semua ke kanan adalah satu. Okay, soalan dia yang pertama dia minta nyatakan kebarangkalian untuk mendapatkan nombor genap dalam lambungan dadu dan angka dalam lambungan shilling. Nombor genap kita adalah 2, 4, 6. Okay, kemudian dia nak lambungan dadu dan satu lagi angka. Maknanya di sinilah. Okay, jadi kita tahu. Cikgu tukar color pen dulu. Okay, kita tahu. Okay. Yang memenuhi syarat lambungan dadu tu nombor genap dan juga angka dalam lambungan shilling adalah A2, A4 dan A6. Okey, menggunakan rumus menggunakan rumus tadi yang kita dah belajar. Apa warna kuning? Okey. Peristiwa A adalah kita punya dadu lah. A adalah kita punya peristiwa dadu, kita baling dadu, dan B adalah peristiwa kita baling shilling. Oh, sorry, salah. Terbalik. A adalah kita punya betul lah ni. A adalah lambungan dadu dan B adalah untuk kita punya lambung shilling. Peristiwa A dan B, okay, oleh kerana kita ada 3 yang kita dapat, nombor bilangan A dan B, peristiwa A dan B berlaku, dan bilangan N keseluruhan set. Okay, jadi kita boleh gantikan bilangan yang ada nombor genap dan angka di dalam dapatan dia adalah 1, 2, 3. Bermakna kita ada 3 peristiwa itu berlaku. Kemudian bilangan set kita kira semua sekali lah. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, kemudian kamu pemudahkan, kamu dapat 1/4. Okey. Okey, ini kalau kita gunakan rumus yang pertama. Rumus yang kedua kita ada P, A dan B sebenarnya adalah hasil darab daripada PA darab PB. Okey. A adalah kita punya dadu. Ini A. Dan shilling adalah kita punya P kan? Okey. Untuk mendapatkan nombor genap pada dadu, kita boleh dapatkan, kita tengok dadu untuk nombor genap, kita lihat ini saja. Kita ada 1, 2, 3. Kita boleh dapatkan 3 daripada 6 dapatan. Okey, yang kita kira tadilah. Dan untuk B, untuk mendapatkan angka dalam lambungan shilling, okey. Untuk angka kita ada 1 per keseluruhan dapatan daripada lambung shilling kita ada 2. Okey, jadi 3/6 darab 1/2, kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 1/4. Okey, kalau kamu lihat, kita gunakan 2 rumus yang berbeza kan? Tapi, jawapan kita dapat masih sama. Okey, jadi ini menunjukkan bahawa
Okey. Hasil daripada rangsangan yang kita belajar ni tadilah, yang kita dah kira tadi. Okey, kita lihat kebarangkalian kalau kita nak gunakan rumus yang pertama, kita dapat 1/4. Dan kalau kita guna rumus yang kedua, kita pun dapat 1/4. Jadi kita boleh konklusikan kebarangkalian persilangan dua peristiwa A dan B tidak bersandar adalah sama dengan hasil darab kebarangkalian A dan B. Okey, ini adalah untuk peristiwa tidak bersandar. Okey, jadi kita boleh letak hukum pendarapan dia. Okey. P, A dan B, kebarangkalian A dan B, kita boleh tulis dalam bentuk A dan B seperti ini, sama dengan PA darab dengan PB, ataupun kamu boleh gunakan rumus yang pertama tadilah, bilangan A darab dengan A dan B bahagi dengan kesemua dapatan peristiwa bergabung kamu tadi. Okey. Jadi kita ada cikgu ada sediakan satu latihan. Okey, kita ada satu latihan. Kotak P mengandungi 3 keping kotak berwarna. Bukan ada satu, ada beberapa latihan. Kamu boleh cuba buat. Kotak P mengandungi 3 keping kad berwarna merah, hijau dan biru. Kotak Q mengandungi 4 biji bola bernombor 1 hingga 4. Dan sekeping kad dikeluarkan secara rawak daripada kotak P tersebut. Dan sebiji bola dikeluarkan secara rawak daripada kotak Q. Apa yang cikgu nak kamu buat? Kamu buat seperti ini. Okey, dalam bentuk kotak. Ini contoh pertama. Okey, daripada kotak P. Okey, P ada 3 keping kotak berwarna merah, hijau dan biru. Jadi, cikgu wakilkan merah dengan M, hijau dengan H dan biru dengan B. Daripada kotak P, kita ada M, H, B. Okey, dalam kamu punya jadual ni nantilah. Kemudian untuk kotak Q, kita ada 4 biji bola bernombor 1, 2, 3 dan 4. Okay. Apa yang cikgu nak kamu buat? Senaraikan dapatan hasil daripada gabungan apabila kamu ambil sekeping kad daripada kotak P dan sebiji bola dari kotak Q. Okay. Ini contoh dia. Okay, kemudian kita ada yang kedua. Okay, ini soalan ni kamu boleh buat sendiri. Sebiji beg mengandungi 3 keping kad yang berbeza warna, merah, hijau dan biru. Sekeping duit shilling yang adil dilambungkan dan kemudian sekeping kad dipilih secara rawak dari beg itu. Okay, cikgu bagi kamu masa 5 minit untuk kamu buat jadual, boleh? Okey. 5 minit Lepas ni cikgu akan minta kamu rujuk jawapan lah. Okey. Jadi jawapan yang kamu akan dapat, kamu sepatutnya dapat seperti ini. Okey, ini maaf. Ini dalam bentuk gambar rajah. Kalau dalam bentuk jadual, jadual dia seperti ini tadilah. Okay, kita ada dalam beg, kita ada kad warna merah, hijau dan biru. Dan sekeping duit shilling yang dilambung, kita akan dapat angka dan juga gambar. Okey, jadi hasil akhirnya kamu akan dapat MA, MG ataupun HA, BA, HB, HG dan BG. Okey, jadi hasil akhir dia nanti keseluruhan set gabungan daripada beg dan juga shilling, okey, adalah seperti ini. Letakkan dalam kurungan bergolong ni. Kemudian kita ada MA, MG,
HA, HG. Kamu salin balik apa yang kamu dapat dari sini lah. BA dan BG. Okey, kemudian tutup kamu punya kurungan. Okey. Kalau dalam bentuk gambar rajah yang tadi cikgu tunjuk, okey, ataupun cara lain kamu boleh buat seperti inilah. Daripada duit shilling kita dapat head dan tail, maksud dia angka dan juga nombor. Kemudian daripada bag kita ada warna merah, hijau, biru. Okey, kesudahan dia kita dapat HR, HG, HB. Ini cikgu tukarlah. Ini cikgu letak angka dan nombor gambar. Ini merah, hijau, biru. MHB. Jadi sini kamu boleh tulis AM atau AH, AB dan seterusnya lah. Dan ini kesudahan yang kamu akan dapat daripada gambar berdasarkan soalan. Okey, ada yang tanya, cikgu, kalau saya letak terbalik ni diterima ataupun tidak? Diterima kalau kamu letak beg di hadapan, shilling di belakang. Okey, macam yang cikgu tunjukkan dalam jadual tadi, cikgu kesudahan dia cikgu letakkan beg dahulu baru shilling. Dia tak kisahlah. Okey, jawapan kesudahan dia memang akan tetap samalah. Tapi kalau kamu rujuk kepada soalan, dia ambil shilling dahulu, kemudian baru dia pilih kad. Jadi lebih baik kamu buat shilling dahulu, beg kemudian. Okey. Jadi soalan dia, okey. Tadi kita dah lambung shilling. Oh, ini latihan yang baru. Sekeping duit shilling yang adil dilambungkan dan sebiji dadu yang adil dilemparkan. Soalan minta kamu cari kebarang kalian untuk mendapatkan 1 ekor pada duit shilling. Okey. Maksudnya di sini, shilling tadi, okey, shilling, kita ada head ataupun tail, ataupun kita letak ini angka dan juga gambar. Okey, soalan minta cari 1 ekor ataupun cari 1 gambar. Okey, bermakna di sini daripada dua hasil ni kita cuma boleh dapat ekor 1 kali untuk 1 balingan. Bermakna 1 kali untuk 1 balingan dan yang 1 kali daripada 2 dapatan yang kita boleh dapat kalau kita balik shilling. Jadi kebarang kalian untuk mendapat 1 ekor pada duit shilling adalah 1/2. Okey. Kemudian kita nak cari kebarang kalian untuk suatu nombor perdana pada dadu. Okey, nombor perdana dadu tadi. Okey, cikgu tulis sini dadu kita boleh dapat 1, 2, 3, 4, 5 dan juga 6. Okey. Nombor perdana adalah nombor selain daripada 1 yang apabila kamu bahagi kepada nombor selain 1, okey, nombor perdana dia boleh bagi nombor 1 dan diri dia sendiri sahaja. Okey, kalau berdasarkan dadu ni kita cuma ada nombor perdana dia adalah 2, 3 dan 5. Bermakna nombor perdana dia adalah 3 daripada 6 dapatan yang kita ada ni, iaitu 1/2. Okey. Kemudian yang terakhir C, soalan minta kita cari kebarang kalian untuk 1 ekor pada duit shilling dan suatu nombor perdana pada dadu. Okey, maksudnya di sini dia sebenarnya nak cari ni. A dan B. Daripada A dan B. Okey, mana kita boleh gunakan hasil darab A dan B, iaitu 1/2 darab 1/2 dan ianya akan sama dengan 1/4. Okey.
Jadi itu sahaja untuk hari ini. Kita akan sambung subtopik yang seterusnya. Cikgu akan buat kuis ringkas sebelum kita belajar 9.3 nantilah. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Kalau ada soalan,